Ayah, ayah, tengoklah ni. Kucing kita macam sempit je. Ayah, ayah. Kenapa adik? Ayah, ayah, tolonglah. Kenapa kucing kita? Tengok ni. Kucing kita macam sempit je. Okey, ada berapa sekarang? Ada 3 ekor. Oh, 3 ekor dulu berapa? Ada 4 ekor. Satu lagi? Dah mati. Dah sianya. Habis tu apa masalah sekarang? Adik nak. Ayah ada beli tak sangka yang besar tu? Oh, iyalah bulan lepas ayah dah beli dah. Pasang dah pun kat luar. Nanti ayah ambil ya. Okey. Cepatlah ayah. Okey, tunggu. Ni dek. Dah siap. Besarnya. Nanti mudah-mudahan dia selesa. Sekarang apa nak buat? Ayah nak pindahkan ni dalam sangka besar. Jom. Kita ambil ibunya dulu. Jom ibu. Jom. Okey, pelan-pelan adik. Jangan pegang kat kuat, kesian kat dia. Okey, ibu ada anaknya nanti jatuh. Okey. Tutup sekejap. Masukkan ibu. Satu, selesa Okey, lepas tu? Ni anak yang pertama. Yang pertama dia lahir. Oh, anaknya 3 ekor Baik. Seterusnya dek. Ini anak yang kedua. Yang kedua. Cepat, ibunya dah tunggu. Nak isap susu. Lepas tu? Ini anak yang terakhir. Anak yang terakhir. Adik-adik sekarang ni dia selesa tak? Ayah tu selesa kok. Yelah sebab dia akan makin besar kan. Jadi kita jaga sama? Sama. Kita Terima kasih, sayang. Ayah. Okey, sama-sama adik. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 1. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan murid-murid hari ini dan kita nak belajar sesuatu yang menarik sebab ada haiwan-haiwan di dalam studio kita pada hari ini. Tetapi nak mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita persilakan terlebih dahulu cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Kalimi dari Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Selamat datang cikgu. Selamat datang, terima kasih banyak Nisa. Hai, apa khabar murid-murid? Hai murid-murid, terima kasih cikgu kerana sudi Sama-sama. bersama-sama dengan kami dan kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Terima kasih, Sekolah cikgu. Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Baiklah cikgu, hari ini mata pelajaran kita mata pelajaran sains bagi tahun 2. Apa sebenarnya yang kita nak belajar dan apa kaitan dengan video yang kita baru tonton sebentar tadi cikgu? Terima kasih Nisa. Hai, apa khabar? Dan pada masa yang sama, kita akan meneruskan pembelajaran sains bagi tahap 1 bagi Baik. tahun 2 hari ini. Dan hari ini kita belajar berkaitan dengan pembiakan dan tumbesaran haiwan, Nisa. Ya. Bila cerita tentang haiwan ni sebenarnya banyak kriteria ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sekitar kita. Betul. Dan hari ini kita nak tahu tentang beberapa perkara, antaranya rupa-rupanya haiwan ini ada beranak dan bertelur. Dan hari ini kita nak spesifik khaskan kepada yang beranak, yang melahirkan anak ni sedikit dan yang banyak. Ya. Dan baik. nanti kita nak rekodkan ataupun perubahan tumbesaran haiwan dengan memperhatikan kitar hidup beberapa jenis haiwan, Nisa. Ya, baiklah. Apakah yang murid-murid akan capai pada hari ini cikgu? Murid-murid insyaAllah akan dapat nanti pada akhir pembelajaran kita. Pertama, menyenaraikan haiwan-haiwan yang beranak banyak. Yang keduanya ialah menentukan sama ada haiwan tersebut menyerupai induknya ataupun tidak. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan berkaitan kitaran hidup haiwan sekurang-kurangnya, kita nak bincangkan 3 jenis haiwan nanti, insya-Allah. Baiklah, jom cikgu kita teruskan. Miau. Kucing yang contoh yang kita ada tadi, seperti tadi, saya dengan anak saya sebenarnya kucing tu telah pun melahirkan anak 2 minggu lepas. Ya. Lepas tu, dari semasa ke semasa, anak saya dapati kucing tu dah tak muat dah dalam tempat yang agak sempit tu. Baik. Dan bila cerita pasal kucing ni, antara haiwan yang banyak dipelihara oleh orang kita dan dia melahirkan anak dan kita namakan bukan hamil tapi bunting. Dan merujuk kepada sedikit bacaan cikgu, Baik. dia akan
bunting selama 2 bulan, Nisa. Oh. Dan melahirkan lebih daripada 1. Jadi sebab itu kita nyatakan kucing ini sebagai beranak banyak. Kadang-kadang sampai 6 ekor pun boleh. Wow. Dan istimewanya dia akan menjaga anaknya dengan menyusukan anaknya sehingga matang dan hinggalah dewasa. Baiklah. Jadi Nisa tahu tak apa lagi haiwan-haiwan yang melahirkan anak banyak ataupun sedikit? Kita nak tengok haiwan-haiwan yang beranak banyak. Wah, jom. Kalau macam tu kita nak uji, Nisa. Dalam gambar tu ada beberapa ekor haiwan. Jom kita kenal pasti. Yang pertama sebelah kiri tu ada kucing. Kucing. Kita pergi bawah, Nisa. Ada landak, tenggiling. Yang tengah panda yang comel. Dolphin Ataupun ikan lumba-lumba. Arnab, serigala dan gajah. Jadi memang susah nak tentukan sebab mujuk kita sudah ada bahan bacaan dan kemudian kita juga ada kajian-kajian yang kita tinggal baca. Okey, kalau macam tu kita mulakan, Nisa. Tentukan sama ada S ataupun B. S untuk sedikit, B untuk banyak. Silakan. Baik, kita lihat sama-sama murid-murid di rumah. Ada gambar kucing, anak-anaknya banyak. Jadi ini adalah B. B untuk banyak. Ya. Landak pun 1, 2, 3 banyak anaknya. Jadi B juga. Okey, kita ada 8, 2 dah selesai. Untuk tenggiling. Jarang jumpa tu tenggiling tu. Nampak macam seekor saja mungkin. S, sedikit. Oh, ada yang kata tenggiling tu bertelur. Tapi ternyata tenggiling memang beranak. Cuma nak tentukan sedikit ataupun banyak. Baik. Panda saya rasa sedikit. Okey. Okey, boleh teruskan. Ada 4 lagi sini. Ikan lumba-lumba sedikit. Okey. Arnab ternyata beranak banyak. Dah nampak dah. Banyak anak-anak arnab. Arnab banyak. Untuk yang tu serigala. Serigala, saya rasa banyak juga. Okey, banyak. Kemudian gajah sedikit. S. Macam mana, cikgu? Jadi kita ada 8 haiwan. Baik. Yang mana Nisa ada cuba. Kalau Nisa boleh jawab dengan betul kesemuanya tanpa bantuan cikgu, Nisa akan dapat 3 bintang. Baik, kita kalau lihat. Kalau ada sedikit kesilapan dan bantuan sedikit cikgu, Nisa akan 2 bintang. Dan kalaulah nanti tidak tepat, tapi masih juga ada yang betul, saya akan beri Nisa 1 bintang. Jom kita tengok. Adakah jawapan tepat atau sebaliknya? Untuk makluman, seperti mana contoh yang cikgu bawakan tadi, ada kucing yang comel tu, ada tinggal 3 ekor. 1 dah mati, Nisa. Dan ibunya jadi memang beranak banyak. Jadi kalau kita perhatikan, kadang-kadang 6, kadang-kadang 4. Dan kalau mati seekor, masih ada lagi yang lain. Betul. Yang kedua ialah landak. Landak ni susah nak jumpa. Tapi dalam buku, teks juga menyatakan bahawa landak ni dia beranak dengan banyak, sama macam kucing. Yang ketiga, yang bawah sekali ialah tenggiling. Tenggiling juga ialah haiwan yang dilindungi, sukar untuk kelihatan di tempat yang biasa dan dia beranak sedikit. Seterusnya, bagi haiwan yang keempat ialah panda. Panda ni negara kita ada tak, Nisa? Ada, tetapi bukan berasal dari Malaysia. Ya, tepat sekali. Banyak di negeri China. Ya, betul. Dan panda, dia kehidupannya memang agak rumit sebab perlukan tempat dan makanan yang sesuai. Juga beranak sedikit dan ikan lumba-lumba. Baik. Ikan lumba-lumba ni dia sama dengan ikan paus kehidupannya dan memang beranak sedikit. Betul. Nampaknya setakat ni ada 5 semuanya tepat. Baik. Okey. Kita semak yang lain, cikgu. Okey, kita teruskan kepada arnab. Arnab ni sebenarnya memang terkenal. Bukan saja 6, mungkin sehingga 12 anak mereka. Baik. Jadi beranak banyak, serigala juga beranak banyak dan akhirnya gajah beranak sedikit. Nisa, jadi, untuk makluman, gajah ni merupakan haiwan yang bunting paling lama sekali. Memakan masa sehingga 2 tahun. Kalau manusia 9 bulan kan? Ya. Tapi gajah 2 tahun. Jadi cikgu, bagaimana dengan pencapaian saya? Jawapan saya semuanya nampaknya betul. Tadi tanpa bantuan cikgu, Nisa dapat tentukan sama ada banyak atau sedikit dengan lancarnya. Untuk itu, saya berikan 3 bintang untuk Nisa. Silakan, Nisa. Baik, saya nak ambil ganjaran saya. Ya, ada 3, 2 dan 1. Ambil yang 3. Yang 3 bintang, ya. Saya akan lekatkan. Nanti pada hujung pembelajaran kita akan jumlahkan berapa Nisa dapat dan ada hadiah daripada cikgu. Baik, cikgu. Baiklah, kita nampaknya telah pun selesai dengan aktiviti pertama kita. Dan kita nak berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. 3 bintang.
Didik TV KPM. Murid-murid kembali ke Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Kalimi. Ya, saya. Sekarang saya tertanya-tanya Cikgu, kucing beranak banyak, anaknya sangat serupa dengan ibunya. Bagaimana dengan haiwan lain Cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Seperti yang saya sebut awal tadi, kepelbagaian haiwan ini memang sangat menarik untuk dikaji. Contohnya Nisa, Ya. ini kita bersama tikus putih. Wah. Ni tikus ni banyak tidur daripada makan. Betul. Kemudian kita juga ada ikan keli, tapi ini ialah bertelur. Cuma nak beritahu bahawa dia ada perubahan saiz sehinggalah dewasa. Baik. Dan katak tentunya yang kita nak sembangkan hari ini ialah cerita pasal katak. Katak. Suka. Baik. Katak ni Nisa daripada telur bila dia menetas tak sama dengan ibunya. Tapi dalam sains kita tak sebut tidak menyerupai ibu. Kita panggil tidak menyerupai induknya. Dan selepas beberapa hari berudu akan bertukar menjadi berudu tumbuh kaki. Pada masa ini kedua-duanya bernafas menggunakan insang. Ya. Dan selepas beberapa ketika akan menjadi katak muda dan akhirnya menjadi katak dewasa. Jadi ini yang kita namakan sebagai haiwan ataupun anaknya tidak menyerupai induknya. Barulah faham. Cuba kita pergi satu lagi. Boleh, Kalau Cikgu. tadi dapat 3, kemungkinan yang ini juga kita cuba. Nisa, cuba kita tengok haiwan yang pertama. Ini adalah ikan paus, Ikan paus, anak ayam, anak ayam, penyu penyu. kecil. Kita tak tahu apa dia. Macam tak sama pun. Ya. Dan yang bawah pun tak sama. Silakan Nisa, kita beri masa 5 saat dari sekarang. 5 saat, Cikgu. Silakan. Okey, yang ini Cuba ibunya, untuk betul semua untuk mendapat 3 lagi bintang daripada induknya cikgu. pasti sama dengan yang ini. yang kecil. Sebab dia macam fizikalnya sama. Silakan. Yang ini saya tahu ini anak ayam. Ambil yang senang dulu Ini ikan paus kecil. Oh, dia tak macam-macam sama je. Okey, yang dua tu. Lah, mana satu ya? Alamak. Tapi saya rasa ulat beluncas ini pada rama-rama. Oh, rama-rama anak rama-rama Yang ini saya tak pasti nama dia, Kan? cikgu. Kaki Yang tak ni- nampak. Okey, jadi dah Boleh, siap cikgu? ke? Tidak ada perubahan? Kita kunci jawapannya. Ya, kita semak boleh, cikgu? Baik, murid-murid yang dihormati sekalian, untuk makluman, inilah dia kepelbagaian haiwan di sekeliling kita. Jom tengok jawapan. Yang pertama memang mudah sebab ia memang menyerupai induknya. Seperti juga yang kalau kan tadi Nisa pilih yang kedua kan, Ya, betul. iaitu ayam, tetapi kita terus kepada rama-rama. Rama-rama kalau menetas telurnya menjadi ulat beluncas. Kemudian untuk yang ini kita biasa jumpa nyamuk ni, tapi anak nyamuk macam mana ni? Rupa-rupanya namanya jentik-jentik. Jentik-jentik. Dan yang tadi iaitu ayam dah pun selesai, dan inilah yang kita namakan sebagai haiwan ada yang menyerupai induknya dan tidak menyerupai induknya. Di sini yang menyerupai induknya apa dia Nisa? Penyu, ayam dan ikan paus. Dan untuk peringkat-peringkat bagi haiwan yang tidak menyerupai induknya ini ada kita akan perhatikan selepas ni. Untuk itu Nisa, Ya. macam mana dengan prestasi anda? Semuanya saya dapat jawab dengan betul. Adakah saya dapat bintang lagi, cikgu? Sekali lagi, tanpa bantuan cikgu, Nisa dapat menyelesaikan dengan jayanya. Yeay! Cikgu anugerahkan 3 bintang untuk 3 Nisa. bintang Silakan. lagi. Saya akan dapatkan 3 bintang untuk Wah, saya. dapat 6 dah. Markah penuh dah sekarang ni. Adakah Nisa akan sebagai terbaik pada hari ini? Ya, sedikit kesimpulan ringkas untuk subtopik kita pada kali ini, cikgu, mengenai anak haiwan dan induknya, cikgu. Ya, anak haiwan ada yang menyerupai seperti juga yang tadi kita sebut dan Baik. kita senaraikan, dan ada yang tidak menyerupai. Contoh yang ada di sini, ini contoh ya, contoh ini ialah anak ayam Anak dan ayam. anak Itik. itik. Jadi fizikalnya nampak saiz kecil, Betul. tetapi ada dia punya paruh dia, ada mata, ada bulu, cuma bulunya mungkin berbeza dengan yang dewasa. Betul. Tetapi masih ada struktur yang sama dengan induknya. Berbanding contoh-contoh seperti beluncas sebenarnya anak kepada rama-rama, dan juga jentik-jentik anak kepada nyamuk. Sekarang kita sudah lebih jelas ya murid-murid di rumah. Wah, Nisa pun, oh ya. Kucing ni minta air lah, cikgu. Nampaknya kita kena berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini ya di Didik TV KPM. Alalah, miau, miau, miau. Miau.
KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM. Kita nak teruskan pembelajaran kita hari ini dengan Cikgu Kalimi. Silakan Cikgu. Okey, baik. Untuk makluman semua, telah pun kita memaklumi ada beberapa haiwan yang sama dengan induknya dan ada yang tidak sama. Dan Baik. tadi contoh yang telah diberikan ialah berkaitan dengan katak. Ni katak ni, Nisa. Katak ni. Alamak. Berani tak pegang katak? Geli Cikgu. Sebelum menjadi katak dewasa seperti itu, sebenarnya rupanya bukan katak. Dan kita telah pun ceritakan tadi tentang katak. Kali ini kita cuba nak ceritakan dua lagi contoh haiwan yang mempunyai kitar hidup. Jadi Baik. Nisa, sebelah kiri dah tahu kan? Rama-rama, sebelah kanan untuk nyamuk. Tetapi kalau kita nampak apa yang macam bulat-bulat kat daun tu, kemudian jadi yang macam ulat ke apa tu? Yang ketiga tu yang agak susah kita nak kenal dan tidak macam apa benda, campur daun dengan campur macam haiwan. Dan sebelahnya nyamuk ni ada sekitar kita. Tapi Baik. jarang kita tahu yang terperinci berkaitan dengan nyamuk. Silakan Nisa. Baik, saya Pen cuba sudah ya, ada di Cikgu. tangan, silakan. Kalau rama-rama ni... Yang mana? okey. Boleh tuliskan Yang ni rama-rama. nombor dia. Nombor 4. 4. Yang ini... Okey. Kalau yang sebegini kita silap satu, semua Ya. akan jadi silap. Alamak. Yang ini nampak macam beras tapi... Beras. ini adalah telur saya Ya. rasa. Tiga. Telur. Yang ini tadi ulat Oh, tadi beluncas. terkira maklum, beluncas. Dan ini, 2. saya rasa ini pupa Cikgu. Pupa. Boleh Okey. mungkin. Aha. Kita belum pasti. Okey. Ya. Ada Baik. haiwan yang kedua, kitaran hidupnya. Kita tengok yang seterusnya. Yang ini Nyamuk. adalah Hmm. nyamuk. Okey, saya rasa yang saya... alamak. Saya rasa ini telur. Telur. Macam sama dengan sebelah kiri. Yang ini tadi nama dia jentik-jentik. Jentik-jentik. Yang ini pupa. Dan Pupa. ini adalah nyamuk. Jadi, jawapan anda pasti? Saya kunci jawapan saya, Cikgu. Jadi sebenarnya ini adalah peringkat yang sedikit sukar sebab perkara ini ataupun objek ini jarang kita lihat dengan mata kasar. Mereka sembunyi kan. Jadi jom kita tarik jawapan yang sebenar. Baik. Kita mulakan dengan rama-rama. Kita sembang. Rama-rama bila bertelur itulah rupanya hampir menyamai dengan kebanyakan jenis haiwan. Baik. Cuma bujur ataupun lonjong ataupun bulat. Ya. Yang kedua ialah beluncas. Menjadi haiwan ini masih lagi makan dedaun dan kemudian dia akan mendiamkan diri untuk beberapa ketika. Namanya pupa ataupun kepompong. Sama Baik. sebenarnya. Pupa ataupun kepompong dan akhirnya menjadi rama-rama dewasa. Jadi jawapan saya 4, 3, 3, 2, 1. 1. Sama. Betul. Macam ada harapan untuk dapat 3. Kita teruskan kepada Baik. nyamuk pula. Baik. Yang ini sebenarnya banyak kita maklum berkaitan dengan nyamuk untuk mencegah nyamuk Aedes. Tapi kita kena tahu kitar hidup seekor nyamuk. Baik. Bermula dengan telur, sama. Macam beras juga. Yang kedua jentik-jentik. Dia Jentik-jentik. bernafas menggunakan insang. Baik. Dan menjadi pupa ataupun kepompong. Oh, Okey. Dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Jadi bila kita tahu cegah nyamuk, terutama nyamuk apa Nisa? Nyamuk Aedes yang membawa demam denggi. Denggi. Baiklah. Jadi kita dah dapat tahu 3 sekurang-kurangnya iaitu haiwan mempunyai kitar hidup, antaranya anaknya tidak sama dengan induknya. Nampaknya jawapan saya sama. Bagaimana Cikgu? Betul lah. Jadi tak lain tak bukan inilah pilihan yang tepat. Nisa, saya anugerahkan 3 bintang untuk Nisa. 3 Silakan. bintang lagi. Saya akan ambil lagi. Wah, 3 lagi bintang Ya, untuk saya betul. letakkan di sini. Ada 9 bintang banyaknya. terkumpul sekarang. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Wah, ini antara aktiviti yang kita lakukan bersama-sama murid-murid di rumah. Bagaimana? Ada tak yang dapat jawapan sama macam jawapan Nisa? Ada? Ya, 5 bintang juga untuk mereka. Terima kasih, Tania. 5 dapat lebih lagi. Mungkin boleh cikgu kongsikan kesimpulan kerana sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Baik, untuk semua murid dan Nisa juga, kesimpulan daripada pembelajaran kita ialah tadi kita maklum dan tahu bahawa terdapat haiwan yang beranak banyak seperti kucing, arnab, serigala dan landak. Ini ialah haiwan-haiwan yang biasa kita lihat di persekitaran kita. Dan terdapat juga anak haiwan yang tidak menyerupai induknya seperti katak, nyamuk dan rama-rama. Kita ambil 3 dahulu jenis-jenis haiwan yang kita ceritakan tadi. Dan pada hasil pembelajaran yang
kita cuba untuk dapatkan hari ini, Ya. saya percaya murid-murid tadi dapat daripada latihan kita bersama dengan Nisa. Yang pertama, menyerahkan hewan-hewan yang beranak banyak. Ya. Antaranya tadi ialah serigala, kucing, arnab. Okey. Yang kedua ialah menentukan sama ada anak haiwan menyerupai induknya atau tidak, iaitu aktiviti, ada gambar haiwan dewasa Ya. dan anaknya. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Betul. Tapi ingat, kita boleh kata menyerupai atau tidak menyerupai ibunya, tapi kita sebut tidak menyerupai induknya. Induknya. Dan yang ketiga ialah menjelaskan berkaitan kitaran hidup haiwan, dan tadi kita bincang 3, iaitu katak. Yang mana ingat lagi tak Nisa tadi? Katak. Lepas tu jadi berudu. Berudu tu dia membesar menjadi dia tumbuh 2 Tumbuh kaki, tumbuh 4 kaki, barulah menjadi katak dewasa. Kalau nyamuk bertelur, jadi kita jentik, jadi pupa dan kemudian nyamuk dewasa. nyamuk. Kita juga sertakan jauhi nyamuk, jauhi denggi. Ya, betul Dan yang tu. ketiga, kita juga cerita pasal rama-rama yang bertelur, menjadi pupa, kemudian Ulat menjadi beluncas, beluncas, menjadi pupa, dan akhirnya menjadi rama-rama dewasa yang cantik menarik. Ya, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Saya nak tahu cikgu bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya? Sudah terang lagi bersuluh. Inilah dia antara pelajar contoh. Jadi Nisa dapat mengumpulkan 3 bintang kesemuanya tanpa bantuan cikgu. Ya. Untuk itu Nisa, cikgu anugerahkan sedikit hadiah kenang-kenangan pada hari ini. Terima Silakan kasih. Nisa. Cikgu, terima kasih kerana sudi. murid-murid memang suka mendapat hadiah daripada guru, dan ini menjadi satu motivasi sebenarnya. Terima kasih cikgu. Murid-murid di rumah juga pasti boleh mendapatkan ganjaran sekiranya dapat menjawab semua dengan betul. Dan bagaimana dengan murid-murid nak mendapatkan bahan latihan pengukuhan cikgu? Ya, dapatkan daripada sumberku KPM, dan pada masa yang sama boleh rujuk kepada guru-guru dan ikutilah Didik TV sentiasa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Khalimi Dalhan dari Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama, Kelang Selangor, dan terima kasih jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di rumah. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Dapat hadiah.